Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, Alhamdulillah, apa kabar kalian semua? Semoga saya mendoakan kalian dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. InsyaAllah semalam Malaysia mencatatkan kemenangan 3-0 ke atas Maldives di perlawanan persahabatan untuk mengekalkan momentum kemenangan selepas sebelum ini mengalahkan pasukan Kamboja guys 4-0. Jadi ini adalah kemenangan yang kedua sebelum perlawanan sebenar kejuaraan Piala AFF pada minggu hadapan. Malaysia akan bermula untuk menyertai kejohanan ini. Dan Malaysia meneruskan momentum kemenangan ini guys. Menjelang saingan Piala AFF ini dengan kemenangan yang meyakinkan walaupun hanya 3-0 dalam aksi persahabatan ini di Stadium Bola Sepak Ceras. Jadi Ketua Jurulatih Kim Pan Gun ya melakukan perubahan drastik dengan hanya mengekalkan 4 pemain daripada skuad yang menewaskan Kamboja 4-0 dalam satu lagi perlawanan persahabatan pada Jumaat lepas. Pada perlawanan semalam juga Malaysia memulakan rentak tepat dari awal mencipta peluang cerah sehingga pada minit ke-11, tetapi usaha memberangsangkan Darren Lock ya, ini pemain Darren Lock ini mempunyai permainan yang mantap, yang baik, dan juga postur tubuhnya itu memberikan dia kekuatan sebenarnya untuk bermain di bagian penyerang itu. Daripada hantaran Brandon Gunn ya, tetapi dinafikan oleh kaki penjaga gol Maldives yaitu Hussein Sharif. Dan peluang yang terlepas ini bagaimanapun tidak mematahkan semangat pasukan tuan rumah yaitu Malaysia apabila kehebatan penyerang sehingga berterusan sehingga Darren Lock ini guys menebus kekalahan awal dengan pantas menyempurnakan hantaran daripada Kapten Muhammad Safawi Rashid pada minit ke-24. Jadi Malaysia kini menduduki di ranking ke-146 dunia ya dalam ranking FIFA itu. Dan selepas separuh masa yang kedua guys, bermula dengan kedudukan yang lebih baik pasukan tuan rumah yaitu Malaysia, dan Muhammad Faisal Halim yaitu kapten meledak gol penyamaan, meledak gol pada minit ke-64 sekaligus menamatkan larian solo, memberi peluang kepada 6,000 penyokong untuk bersorak. Ini dimulakan gerakannya oleh Muhammad Faisal sendiri apabila anak buah Kim Pan Gun ini berada di puncak Maldives, tetapi sentuhan penamat terutama pada menit ke-68 itu guys, apabila tandukan Faisal terlepas sasaran sebenarnya, dan satu lagi percubaan 3 menit kemudian menjadi sasaran tetapi diselamatkan oleh penjaga gol Maldives. Jadi Litak, ini pemain naturalisasi ini memberikan impak pantas apabila tandukannya menggegarkan palang gol ataupun mister pada minit ke-85. Namun 3 menit kemudian apabila beliau memastikan percubaannya dikira apabila menyempurnakan hantaran daripada Azmi Murad daripada sebelah kiri, dan tandukan Litak itu menghasilkan gol. Sementara Kim Pan Gun jurulatih Malaysia dinyangka akan menamakan 23 pemain guys ke Piala AFF 2022 tidak lama lagi. Jadi selepas mengenal pasti 5 pemain yang akan digugurkan daripada skuad 28 pemain pada saat ini, pada ketika ini guys, Malaysia nanti akan membuka kempen Piala AFF mereka dalam kumpulan B menentang Myanmar di Yangon, Myanmar ya, pada 21 Disember ini. 21 Disember bermaksud hari Rabu guys. Diikuti perlawanan kedua, mereka akan menentang Laos di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 24 Disember sebelum berdepan dengan Vietnam. Ini
Ini adalah saingan yang paling berat sekali ya, itu Vietnam di Hanoi pada 27 Disember dan Singapura menentang Singapura ya di Bukit Jalil pada 3 Januari tahun hadapan ini. Malaysia adalah juara pada tahun 2010, menamatkan saingan di tempat kedua sebanyak 3 kali untuk sejarah Piala AFF ini ya. Pada tahun 1996, 2014 dan 2018 itu di tempat yang kedua ataupun naib juara. Dan pada edisi 2020 yang lepas, pasukan Malaysia gagal mara melepasi peringkat kumpulan di Singapura hari itu. Dan pada 2022 ini guys, di sinilah peluang untuk pasukan Malaysia juga bersaing dengan hebat bersama dengan Vietnam, Singapura. Kalau dalam kumpulan A bersama dengan Indonesia, Thailand, itu adalah saingan-saingan yang agak sukar bagi pasukan Malaysia sebenarnya. Kerana semua pasukan-pasukan ini telah bersiap sedia sepenuhnya. Kalau Singapura, dia telah menyediakan pasukan itu dengan membuat latihan di Jepun. Kemudian Indonesia berada di Bali selama 10 hari. Dan lebih lagi daripada itu, mereka juga di bawah kendalian jurulatih Korea Selatan iaitu Shin Tae-yong dan menggabungkan beberapa pemain yang berpengalaman bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Arkan Pratama, Sadi Ramdhani, Egy Maulana, Witan Sulaiman. Itu semua dibawa kembali untuk timnas Indonesia. Begitu juga dengan pemain naturalisasi yang ada di Indonesia seperti Mark Klok, Jordi Amat, Shandy Walsh, Spaso Jevic itu juga bermain dengan timnas Indonesia. Dan seandainya Elkin Bagot dapat pulih daripada kecederaan, sudah pasti Elkin Bagot juga akan bermain dengan timnas. Mungkin di separuh akhir ataupun di final sekiranya Indonesia layak lolos untuk peringkat semifinal dan final nanti. Malaysia juga dengan beberapa pemain naturalisasi seperti Litap dan juga Aguero. Pemain keturunan Malaysia juga ramai. Darren Lock, Brandon Gunn. Ibu kepada Brandon Gunn ini berasal daripada Sabah. Sabah Malaysia, di tempat saya sendiri iaitu Sabah guys. Kemudian Stuart Wilkin. Jadi ada beberapa juga pemain keturunan yang ada di Malaysia. Begitu juga dengan Filipina dan juga Thailand. Thailand juga ramai pemain yang berkarir di luar negeri ataupun menimba pengalaman ya, bermain di luar negeri dengan klub-klub terkenal di Eropah. Contohnya penyerang yang paling berpengalaman di Thailand iaitu Trasil Dangda, berumur kini lebih kurang 34 tahun tetapi masih lagi bermain dengan Thailand, dan Thailand juga membuat perlawanan persahabatan dan mengalahkan Myanmar 6-0 guys. Begitu juga dengan Vietnam. Vietnam telah membuat persahabatan dengan Borussia Dortmund, yaitu kelab kedua terbaik di Jerman, dengan mengalahkan Borussia Dortmund 2-1. Jadi persediaan kepada semua pasukan yang ada di Piala AFF ini sangat-sangat mengujakan kita dan mengejutkan apabila keputusan-keputusan perlawanan persahabatan ini memberi gambaran jelas bahawa pasukan-pasukan ini telah membuat persediaan yang cukup rapi. Walaupun Indonesia, timnas Indonesia tidak membuat sebarang perlawanan persahabatan atau uji cobanya, tetapi sudah pasti Shin Tae-yong telah memastikan 23 pemain yang dipilihnya itu adalah yang paling terbaik dan boleh membawa Indonesia untuk juara Piala AFF juga. Kerana Shin Tae-yong juga mensasarkan ataupun target beliau untuk juara Piala AFF pada tahun ini. Begitu juga dengan Vietnam. Jadi pasukan-pasukan lain tidak boleh dipandang rendah seperti Singapura, Myanmar dan Laos, juga Brunei yang mengalahkan Timor Leste dalam run up juga
memberi saingan yang sengit. Jadi kita nantikan pada minggu hadapan bermula 21 bulan Malaysia akan menentang di perlawanan pertamanya tadi akan menentang pasukan Myanmar. Begitu juga dengan Indonesia akan menentang Kemboja pada 23 bulan. Okey guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan Piala AFF pada tahun ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.